terima kasih kepada Datuk Fadilah Kamsah kerana sudi bersama kita pada petang ini dan kita cukup bergembira dengan kehadiran beliau. Mudah-mudahan kita boleh luaskan lagi skop perbincangan kita. Gini Datuk, saya sudah ini kali yang ketiga saya dengan Dr. Kamil, Profesor Mukhtar, Wan Mukhtar, Wanta kita. Ini yang ketiga. Saya harapnya yang keempat, saya nak cari seorang pakar ekonomi. Yang kelima mungkin nak panggil seorang macam boleh 1-2 jam sebagainya supaya kita dapat buat satu conclusion yang baik. Jadi persoalannya sekarang ialah persoalan pertukaran tamadun. Saya rasa bila Datuk kami ada ni, saya nak bangkitkan soal bagaimana dalam Al-Quran itu Allah berfirman wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu roda berputar dan tamadun berganti. Jadi kalau kita sorotkan apa yang ada dalam dunia sekarang ni, kemudian kita balik kepada Malaysia kita, apa yang ada dalam dunia, kita tengoklah pertukaran yang berlaku pada selepas Perang Dunia yang Kedua. Berlaku apa yang disebut sebagai Perang Dingin itu. Kalah pihak Soviet dan pihak Sosialis, maka tamadun di barat itu lebih berpengaruh. Tetapi tiba-tiba saja Mao Zedong telah membuat kejayaan yang mengejutkan. Jadi oleh kerana itu, macam kata setengah pemikir barat, orang Islam adalah musuh kita yang utama sekarang sebab komunis sudah hancur. Tetapi tiba-tiba pihak komunis masih ada. Jadi berlaku apa katakan peperangan bermula di antara blok barat dan blok timur, berlaku balik, dan sekarang ini di tengah berlakunya peperangan ekonomi dan perdagangan antara dua pihak itu berlaku macam ni. Jadi bila ini sifat universal dan internasional penyakit COVID ini, Rasulullah SAW telah menyebut dalam hadis dia, setiap 100 tahun maka akan berlaku pertukaran tajdid hadari, maknanya pembaharuan hadara, pembaharuan tamadun, dan daripada Perang Dunia yang Kedua tinggal 15 tahun lagi, 75, 85, 90, 25 tahun lagi mungkin tamatlah. Cuma saya tidak nak lihat dari segi global itu sebab mungkin kita nak fokuskan kepada negara kita. Jadi negara kita ini, dalam negara kita, waktu kita berada di bawah penjajah, kita okey tapi mereka protect kita. Kemudian bila kita merdeka, kita dilepas bebaskan, kita terpaksa berhadapan dengan orang yang begitu berpengalaman dalam tamadun asal mereka itu, iaitu rakan-rakan kita orang Tionghoa, orang India dan sebagainya, dan hasilnya oleh kerana kita ni tamadun Melayu dan sebagainya tidak begitu kuat, kita sekadar bergantung kepada tamadun Islam. Dan dalam perlawanan itu kita macam kalah, terutama sekali dalam bidang ekonomi. Kita walaupun okey dari segi politik sebagainya, tapi dari segi ekonomi kita tidak ada, dari segi sosial, dari segi apa-apa saja, sehingga kan politik bagi orang Melayu Islam dalam negara ini sudah merupakan sebagai dahan yang tunggal untuk kita bergantung. Jadi Datuk, sebelum saya lepaskan kepada Datuk, saya minta Dr. Kamil dulu bagi satu taklik pendek untuk apa yang saya katakan tadi dari segi pemikiran Islam, pakar Dr. Kamil, dan kita minta Datuk ulaskan sebagai seorang pakar motivasi dan pendakwah yang tersohor. Dr. Kamil, kita santai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya nak mulakan perbincangan kita, walaupun Datuk Mahmud kata tadi kita nak fokus kepada negara kita saja, tapi dalam pembacaan saya, negara Islam di seluruh dunia ni pattern dia sama. Apa yang berlaku di Malaysia
berlaku di negara Arab, berlaku di Indo-Pakistan, berlaku di Indonesia. Jadi kalau kita keluar sikit daripada tempat kita pun tak apa. Sebab benda Okey lah, okey, pattern okey, tak apa. ya. Okey, tak apa, tak apa. Jadi maklumat yang terbaru yang saya dengar pagi tadi, akan berlaku Perang Dunia Ketiga. Tetapi bukan peperangan dalam bentuk senjata, kapal terbang dan sebagainya. Dan kedatangan virus ini hanyalah sekadar mempercepatkan apa yang akan berlaku itu. Bukan kita optimistik, tetapi Amerika sekarang ini tidak boleh menerima bahawa dia kalah dalam peperangan dengan China dari segi perniagaan. Jadi sekarang ini ada orang meramalkan tahun ini berlaku peperangan. Kemudian 3 tahun selepas itu keadaan makin gawat dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan kemudian sekarang ini pattern dunia akan berubah. Negara-negara Eropah akan hilang sebagai kuasa besar. Jadi yang akan timbul China, nombor 2 India, nombor 3 Rusia, nombor 4 Indonesia, nombor 5 baru Amerika. Itulah yang saya baru dapat pagi tadi daripada seorang yang mempunyai jawatan yang besar di bangsa-bangsa bersatu. Oh, okey. Datuk. Cuba bagi sikit. Allahumma selamat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tok Mu, terima kasih Dr. Muhammad Kamil ya, dan sahabat-sahabat yang dapat menonton bersama kita santai petang ni. Ya, syukur alhamdulillah. Baik. So, inilah kita bercakap ni ialah dengan ilham dari Allah, dan apa yang kita sebut ini mungkin ada implikasi yang sedikit ataupun langsung tak ada implikasi, tapi saya selalu bak kata Tok Mut dalam sesi yang lepas, kita kena husnuzon ya. Dr. Kamil selalu sebut husnuzon, bersangka baik, bahawa setiap manusia ni, sebabnya saya yakin Allah cipta setiap manusia ni ada sebabnya. Jadi setiap manusia walaupun penduduk dunia sekarang lebih kurang 8 bilion dah, tapi setiap insan ni adalah aset yang sangat penting. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang Tok Mut lakukan petang ni, ada kesannya bukan saja pada Malaysia tapi pada dunia insya-Allah. So bersabit dengan apa yang Dr. Muhammad Kamil sebut tadi, Ustaz Muhammad Kamil sebut tentang ialah kita mungkin menghadapi perang dunia ketiga tapi dalam bentuk yang berbeza, bukan dengan senjata nuklear dan sebagainya, tapi dengan inilah ya. Dan memang pagi tadi pun saya pun dapat juga merujuk kepada kisah yang sama di mana orang sudah meramalkan bahawa negeri China telah memenangi perang dunia ketiga dengan asbab COVID-19. Sebab dengan tidak banyak bertindak secara proaktif, tetapi mereka sekadar berdiam diri, maka duit Amerika turun, saham kat pun berudum ya, dan sebenarnya investment Amerika dan juga Barat yang ada di negeri China, kebanyakannya sahamnya telah menurun habis dan orang China telah membeli saham-saham itu ya, dan dalam harga yang rendah. Jadi sekarang ni kebanyakan company investment besar di China telah dipunyai oleh orang China. Jadi sebabnya Donald Trump, Amerika dan sekutunya amat takut, amat kata tu lihat. Dan tapi itulah yang Allah punya hebat berkaitan dengan isu kita tentang tamadun ya, maka Allah nak tunjukkan bahawa dengan asbab COVID-19 maka dilihat bahawa tindak tanduk orang timur yang diterjui oleh negeri China, Jepun, Korea, malah Malaysia dan Indonesia, maka kita dilihat oleh orang luar yang neutral bahawa tamadun yang berubah transformasi asbab COVID-19 ini, nampaknya orang Eropah telah kalah. Mereka nampak bodoh, maaf perkataan tu mereka nampak macam jahil, mereka nampak macam naif, mereka nampak lemah. Itu sebabnya bila dilihat bagaimana kita menangani COVID-19, negeri China hebat dan Malaysia dianggap sebagai nombor 1 dari segi peratus kesembuhan. Jadi mereka jadi ialah dalam keadaan kita yang begitu kurang dalam banyak certain, tapi bila tengok
macam Amerika, ya, hampir 1/2 juta yang sakit, hampir 17 juta yang mati, ya. Spanyol juga 150 juta, 150,000 ya yang sakit dan 16 juta yang mati. Jadi dilihat bahawa orang Timur yang diterajui oleh China dan terutamanya Malaysia sekarang jadi perhatian orang, sampai WHO pun memilih Malaysia untuk pusat kata orang tu mencari vaksin untuk kesembuhan COVID-19. Jadi betul lah tu bahawa memang kita dah diwarkan oleh para ulama kita bahawa akhirnya tamadun, sebab Islam akan akhirnya bangun di Timur, dan Islam itu dikaitkan dengan tamadun yang hakiki sebenarnya. Semua orang yang faham, baik dari Kristian ke Pop ke, kalau mereka jujur, mereka tahu tamadun yang hakiki, yang sebenarnya ialah tamadun yang melibatkan fizikal yang hebat dan kerohanian yang hebat. Dan mereka tahu untuk tamadun yang seimbang fizikal dan rohani ialah Islam. Islam yang akan bawa itu, dan Islam akan bangun dari Timur. Maka memang betul lah, mudah-mudahan kita panjang umur untuk nampak bahawa hakikatnya tamadun yang hakiki insyaAllah ya akan ada transformasi daripada Timur ya insyaAllah, dan kita orang Malaysia akan terlibat insyaAllah. Okey. Dek, soalannya sekarang ni kita bangkitkan masalah kaitan antara COVID ni dengan Islam yang akan bangkit pada Timur tu, kita tangguh dulu. Saya nak tanya dari segi jenis perang ni. Perang perdagangan ke, sebab kita tengok banyak medan ya. Dari segi psikologi saja. Satu. Kemudian saintis, pihak perubatan, kemudian perdagangan, kemudian semua-semua ni melibatkan banyak medan ya. Jadi kita pun belum boleh agak lagi sebesar mana peperangan yang sebenarnya. Jadi agaknya apakah jenis peperangan yang paling utama sekali? Tentulah bukan bersenjata dengan, adakah sampai kepada peperangan bersenjata? InsyaAllah tidaknya, sebab kita ni insyaAllah lah kita semua faham, dan semua orang di dunia ini, terutamanya di negara dunia yang maju ni, mereka sedar implikasi kalau peperangan terbuka, peperangan nuklear ni, semua pihak akan hancur. Tidak ada pihak yang menang kalau peperangan dari segi persenjataan. Jadi memang mereka tahu insyaAllah itu tidak akan berlaku kecuali ada pemimpin yang gila lah ya. Kalau orang yang tak ciuman saja yang akan sanggup terjebak dengan peperangan yang melibatkan senjata. Jadi sekarang ni yang kita nampak memanglah secara lahiriah sampai Trump pun marah akan WHO sebab seolah pilih kasih ya kepada negeri China. Dia kata itu menunjukkan bahawa sebab usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan dunia seolah-olah pro kepada negeri China, yang memang sebab semua badan di dunia pun nampak bahawa mereka psikologi manusia ni Ustaz Tok Mun, psikologi manusia ni kita ingin berkawan dengan champion, dengan Johan, dengan orang yang menang. Jadi semua orang yang bijak, baik UNESCO, WHO atau mana-mana pertubuhan di dunia, mereka lihat pihak yang akan menang secara holistik, secara menyeluruh, baik ekonominya dan segi budayanya, ialah Timur, terutamanya China. Itu sebabnya mereka sekarang nampak seolah-olah macam berat sebelah sampai Trump marah dan kecil hati. Jadi dari segi itu, bila Tok Muk tanya peperangan dalam aspek mana, so sebenarnya akhirnya orang yang dah maju ni, mereka bukan sekadar nak maju dari segi ekonomi dan persenjataan, tapi mereka nak menang dari segi pengaruh. Jadi pengaruh, jadi pengaruh itu yang akan jadi isu. Ya, the war tu, psychological warfare itu. Jadi nampaknya ujung-ujung ini Timur diterajui oleh China yang telah menunjukkan bahawa mereka lebih matang, lebih tenang, lebih hebat, lebih kata orang tu berjiwa luhur. Sebabnya China akan memberikan bantuan. Malaysia pun dapat bantuan ya, orang lain pun dibantu ya. Jadi itu yang orang Amerika rasa agak malu, dan juga bila mereka malu, mereka terpaksa menutup malu mereka itu dengan kekerasan, dengan agresif, dengan cara yang lain. Itu yang saya nampak peperangan yang akan datang lebih kepada peperangan pengaruh di samping ekonomi dan aspek-aspek lain. Ya, Dr. Kamil, ulas sikit yang satu istilah yang Datuk sebut tu, cyber ini.
satu istilah yang agak komprehensif. Cuba bagi apa pandangan sikit ya. Saya pun bersetuju. Kalau Perang Dunia Pertama, Kedua lebih kepada peperangan ideologi, peperangan politik. Tapi peperangan yang ketiga ini adalah peperangan pengaruh yang tidak lagi terikat dengan geografi atau politik atau ideologi, tapi pengaruh. Tapi yang saya dapat baca sekarang ini, Amerika mau jadi orang nombor 1. Menjadi ketua nombor 1. Tapi orang Cina kata, kamu ketua nombor 1 pun ambillah. Yang penting aku mau ekonomi. Jadi pertentangan sekarang ini mungkin akan berlaku. Politik akan dikuasai oleh Amerika dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Tapi China akan menguasai ekonomi dunia dan sekarang virus ni sudah menjadi alat propaganda bagi China untuk mencari pengaruh dengan memberi bantuan-bantuan kepada negara-negara yang ada di dunia sekarang ini. Dan selepas daripada itu, saya nak kaitkan sikit. Sebenarnya benda ini dia tidak berlaku sekaligus. Saya baca akhir-akhir ini apa yang dibicarakan oleh Malik bin Nabi 50 tahun dulu, iaitu membicarakan tentang Commonwealth Islam, membicarakan tentang dari Tanjah ke Jakarta dan memberikan harapan kepada orang-orang timur, terutama dikata orang Jakarta, orang Melayu yang bukan cakap banyak tapi tahu bertindak. Dan dia tidak harap orang Arab akan membuat perkara tersebut. Kerana dia kata orang Arab penuh dengan longgokkan kata-kata yang tidak memberi manfaat dari segi tindakan. Jadi dunia Islam sekarang ini, dan saya tengok perbincangan saya dua ni, di Universiti Qatar, di mana-mana pun, disebut Malaysia. Dua kali dia sebut Malaysia telah mengambil teori-teori yang diberikan oleh Malik bin Nabi ini, dan sayangnya tulisan Malik bin Nabi ini ditulis dalam bahasa Perancis. Jadi tidak ada orang Arab yang baca, apatah lagi orang Melayu. Tapi kerja-kerja yang dibuat oleh Dr. Abdul Sabur Syahin telah menterjemahkan bahasa Arab. Sekarang ini wacana Malik bin Nabi ini cukup laris di negara-negara Arab, dan kata Abu Hasan Nadawi, selepas daripada Ibn Khaldun, dunia Islam mandul. Daripada pemikir-pemikir besar sehingga lahirlah Iqbal dengan puisi-puisi dia, dan Malik bin Nabi menghuraikan balik teori-teori Ibn Khaldun walaupun ada perkara yang dia tidak bersetuju dengan pendapat Ibn Khaldun. Okey, dari kita punya pokok perbincangan tadi, sama ada berasaskan kepada idea Malik bin Nabi ataupun yang sebelum daripada dia atau idea-idea lain, yang kita nak fokuskan ialah tentang kebangkitan tamadun baru, pertukaran tamadun. Jadi kita ada ekonomi, macam Dr. Kamil kata tadi. Dia kata China memilih untuk memulakan perang tamadun ini dengan kekuatan ekonomi. Ataupun, apakah tamadun itu sendiri? Kalau kita mempunyai ekonomi yang kuat, tapi nilai-nilai lain, nilai ilmu, nilai sosial dan sebagainya tidak begitu kukuh, apakah kita boleh mendirikan sebuah tamadun yang begitu materialistik? Macam mana ni? Itulah betul perbincangan tamadun ni, perbincangan tamadun ni, saya tengok dengan bahasa Melayu tak berapa cukup kita punya istilah-istilah. Sebab itu dalam bahasa Arab, madani lain, thaqafah lain, hadarah lain. Jadi kalau kita bincang tamadun sebagai hadarah, sebagai peradaban, mana di situ manusialah sebagai anchor. Dan kata Malik bin Nabi, manusia melahirkan idea-idea. Dan idea-idea ini dibuat pula dalam bentuk bumi. Bumi itu maksudnya ialah bahan-bahan awalan, termasuk pertanian dan sebagainya yang kita bincang pada minggu lepas. Dan satu lagi ialah dia gunakan istilah zaman. Zaman itu bermaksud teknologi. Jadi pertumbuhan pada masa akan datang ini adalah pertumbuhan kekuatan orang Islam ialah kekuatan iman. Cuma masalah kita sekarang ni, saya sudah tekan banyak kali dah, iman sekarang ini adalah iman yang terkurung dalam diri orang.
Tapi yang kita nak ialah iman dalam bentuk yang dinamik, yang merupakan iman dalam bentuk jama'i, iman dalam bentuk sosial, perubah sosial dengan kekuatan iman dan juga kekuatan material tadi. Itu tafsiran teologi daripada Dr. Kamil. Macam mana Datuk? Oh, cantik. Saya Orang setuju psikologi tu. pula. Dia tak berlawan tu. Dia selari tu. Tak berlawan. Cantik. Sebab tu banyak awal-awal dia saya sebut bahawa saya lihat maksud civilization atau tamadun itu paling minimum dia ada dua aspek tadi. Ya, aspek fizikal, baik ekonominya, infrastruktur, sains, teknologinya dan juga kerohanian. Kerohanian itulah kita punya budaya, kita punya saksiah, kita punya iman tadi tu. Ya. Jadi itu sebabnya mereka tahu orang barat yang memang seolah-olah mereka tu mengaku bahawa mereka lah ketua, ya, mereka lah leader, pemimpin dari segi ketamadunan yang mereka bangga-banggakan. So sekarang dengan sedikit ujian Allah, COVID, nampak sangat ketamadunan barat gagal untuk menangani masalah ini. Tetapi tamadun orang timur, sebab kita di samping teknologi yang walaupun tak sehebat mereka, tetapi sebab budaya hidup dengan kebersihan, sopan santun, ketaatan. Kenapa Amerika masih teruk? Sebab mereka masih kurang ajar, tak ikut, masih tak kisah. So is Itali, so is Spanyol. Berbanding dengan Korea, Jepun, China, termasuk Malaysia. Walaupun kita ada sikit-sikit masalah, tetapi pada dasarnya dari segi tamadun yang berteraskan kepada kerohanian, ya, dan tata susila disiplin, kita jauh lebih maju. Jadi mereka takut. Dan kita pula ada kehebatan ketamadunan yang dari aspek kerohanian, kita ada Islam dan mereka memang tahu. Orang barat tu sebenarnya yang buat viral sebulan lepas ni, di mana seorang Kristian yang menyebabkan betapa hebatnya Islam. Walaupun saya Kristian, dia kata, tetapi saya terpaksa mengaku bahawa Quran itu hebat, Islam itu benar. Sebab itulah mereka sangat-sangat memusuhi Islam sebab mereka malu. Mereka malu bahawa mereka tidak akan dapat menandingi tamadun yang hakiki. So sekarang jelas dengan COVID-19 ini, nampak tamadun yang mereka war-warkan di barat tidak berdaya untuk menangani masalah ini. Dan nampak saja budaya ataupun tamadun dari timur yang ada fizikal, yang ada sains teknologi, ya, yang ada ekonomi sikit banyak, tetapi ada kerohanian, sistem sopan santun. Yang ini mereka memang susah nak ikut sebab masyarakat mereka kita tahu dari segi sosial memang dah bobrok dah. Memang teruk. Memang teruk. Tapi kita kita ni itu sebabnya saya nampak sekarang semua orang telah mewawarkan bahawa asbab COVID-19 orang dah tak pandang legenda sukan, orang-orang hebat, ya, tapi mereka nampak ulama, ya, mereka lebih pentingkan. Ya, malah di Malaysia pun dulu, yalah, saya kena cakap terus terang lah, orang Malaysia dulu lebih mengagung-agungkan artis, ya, berbanding ustaz, malah ada menghina ustaz. Tapi sebab COVID-19, ustaz lain mereka pandang. Sebenarnya bila PM baca doa, satu dunia orang Malaysia sangat kagum, sangat-sangat kagum, dan sangat seronok. Jadi itu asbab COVID ni lah, saya syukur. Sebab COVID ni pun sebenarnya satu anugerah Allah yang amat besar pada kita semua, Ustaz. Tadi, ya, okey. Cuma satu perhatian saya, nak celah yang Datuk kata tadi, kita ada masalah sedikit dalam dunia Islam ni. Satu, ulama. Kita ada ulama yang benar-benar ulama, tapi kita ada ulama-ulama yang palsu. Jadi kita harap selepas ini, ulama-ulama palsu ni kena buang jubah kepalsuan mereka. Sama juga dengan ahli-ahli akademik, dengan topi-topi akademik mereka. Mereka kena buang topi-topi palsu itu. Jadi kita nak balik kepada Quran. Dan kita nak ajar masyarakat kita, Quran itu, tajwid itu penting, tarannum itu penting. Tetapi pemahaman, penghayatan dan isi Al-Quran itu kita kena tekankan. Jadi kita tak nak bulan puasa ni, orang nak kejar, nak habis 3 kali Quran, 4 kali khatam, 5 kali khatam. Kita nak para khatam pun tak apa. Tapi bacalah makna, bacalah tafsir, berilah penghayatan kepada isi Al-Quran itu. Okey,
Itu kita campurkan dengan apa yang kita bincang tadi. Maknanya dari segi ideologi dan pegangan hidup. Tadi saya dengar Datuk dan Dr. Kamil setuju bahawa perang ini tidak ada sangkut paut dengan perang ideologi. Tetapi saya dengar Datuk dan Dr. Kamil kata macam ideologi itu masih lagi ke depan. Walaupun kata Perdana Menteri China, dia kata kami telah membina tamadun kami dan kemajuan kami dengan kegigihan orang-orang Cina bekerja. Mana dia tak sangkut paut dengan ideologi. Adakah sekarang ini orang-orang Cina telah meninggalkan komunisme dia atau sosialisme dia dan dia telah memecahkan tembok batu mereka itu sehingga mereka telah menggunakan satu sistem yang dinamakan oleh sekarang ini sebagai pragmatisme itu. Jadi kalau Barat, pragmatisme Barat itulah yang telah menaikkan Barat. Begitu juga kita, masa kita mula-mula merdeka, kita orang kata apa ideologi kita. Mereka itu kata, para pemerintah kita adalah orang pragmatis. Jadi sekarang ni, macam mana sebelum kita pergi lebih jauh, adakah kita akan terlibat dengan perang ideologi yang boleh menjadi asas pemikiran kepada pembangunan semua itu, ataupun kita telah meninggalkan ideologi dan pergi kepada pragmatisme. Kalau Islam pun Islam yang lebih pragmatik. Wow, itu siapa dia boleh hebat ni Ustaz ni Thomas ni hebat ni, isu yang sangat penting tu. Tapi itulah kita ni sebagai manusia biasa, ya, bila kita ni bertindak ikut situasi, jadi kita memang apa-apa pun memang kita bertindak ikut suasana, kondisi, situasi. Jadi dalam keadaan aman damai, ya, biasanya orang akan mula nampak ideologi itu. Ada masa untuk berfikir tentang ideologi. Ya, tetapi dalam keadaan darurat, ya, darurat, wabak dan sebagainya, yang mereka fikirkan ialah survival. Bila survival itu, maka mereka lebih pragmatik. Ya, tetapi bila dah ada masalah turun, dia akan naik. Ya, fa inna ma'al usri yusra, dalam susah ada senang. So bila kita dah senang balik, bila dah senang balik, manusia mula berfikir balik. Mereka lebih kreatif. Otak kanan akan dijalankan, digerakkan. Dan seperti yang saya sebut tadi, walaupun saya sebut sepetan lalu, manusia psikologinya, dia suka bersahabat dengan orang yang menang, orang yang baik, orang champion. Jadi siapa-siapa yang selepas gawat ini, selepas situasi ini, siapa yang hebat, katalah negeri China, dia dapati hebat cemerlang berbanding Amerika. Jadi dengan secara tidak langsung, satu dunia akan lebih nak berkawan dengan negeri China, maka dengan setidak langsung ideologi orang Cina juga akan dikaji, akan diperhati, akan diasimilasi mengikut kesesuaian. Kenapa kita dulu sibuk dengan demokrasi? Sebab itu orang yang hebat, orang yang menang, orang yang boleh jadi pemimpin, orang jadi boleh membantu. Itu sebab kita mudah tertawan kepada siapa. Tapi kita untung, ya, kita orang Timur, khususnya orang Nusantara, di samping ideologi, di samping pengaruh ekonomi, kita ada agama kita, ada Islam. Jadi ini satu aspek yang sangat-sangat kritikal. Jadi bila Ustaz Muhammad Kamil sebut, Dr. Kamil tadi sebut tentang, ya, ada ulama palsu, ada, yes, sangat-sangat betul. Jadi di sini saya nak lihat daripada dua perspektif, dari dua sudut, dua cabang. Ya, artinya orang kena jujur, yang ulama yang sebenarnya kena ke depan dan kena berani, kena bersuara, dan orang yang tak tahu, yang tak pandai, yang jahil, jangan mengaku. Jangan mengaku. Satu. Tetapi kena ada juga jalan tengah di mana macam Ustaz sebut tadi, Ustaz Kamil sebut, ya, bukan sibuk nak khatam 3-4 kali dalam sekarang PKP atau Ramadan, tapi walaupun sedikit tapi kena faham. Jadi ini aspek ini yang kena disebut oleh semua orang dalam khutbah, dalam semua ni ditekankan. Ya, saya dah sebut banyak kali. Saya sebut sejak muda sampai ketua bahawa masalah utama, katalah dalam konteks yang sama, dalam konteks Malaysia, kenapa kita tidak ada satu gerakan yang bahawa situasi orang Islam di Malaysia darurat sebab jumlah atau peratus orang solat 5 waktu masih rendah. Jadi kalau kita lihat itu sebagai satu darurat, maka semua pihak
ustaz, ulama, orang ramai sama-sama mengembeling tenaga fikir dan kaedah untuk memastikan orang Islam di Malaysia seboleh-bolehnya hampir semua jaga solat 5 waktu. Kalau itu dapat dijalankan mulai dengan Ramadan 1441 Hijri ini, wow, itu satu tamadun dalam konteks Malaysia akan kata menjadi satu realiti yang lebih bermakna, bukan sekadar satu retorik. Okey, kita akan balik kepada masalah Malaysia ni. Macam nanti tu komen. Ya, silakan. Silakan tu komen. Saya setuju Datuk. Tapi kita kena buat tajwid baru ni. Satu, pertama saya nak sebut, saya nak balik kepada Malik bin Nabi tadi. Malik bin Nabi telah tulis 50 tahun lepas tentang Zahirah Quraniyah. Di mana Al-Quran kena dibuat qiraat jadidah, pembacaan baru, naratif baru. Selama ini kita membaca Quran, kita melihat dari sudut iman, sudut ideologi dan sebagainya. Sekarang ni Al-Quran juga ada dilihat dari sudut sosiologi, sudut psikologi, sudut arkeologi dan banyak ilmu-ilmu lain yang selama ini kita pinggirkan. Selama ini ayat Quran, ulama-ulama kita membincangkan 500 ayat saja, ayat-ayat hukum. 9,000 lebih ayat tu kita tinggalkan. Sebab ulama kita tak pandai nak sentuh. Sekarang ni kita harap ahli-ahli profesional kita yang dah faham Islam bukan nak mengkaji ayat-ayat hukum dan sebagainya, tapi mereka mengkaji ayat-ayat bidang mereka. Bidang geografi, bidang pertanian dan segala macam bidang. Sebab saya masih mengatakan ulama bukan ulama agama sahaja. Kita ada ulama psikologi, kita ada ulama sosiologi, kita ada ulama geografi. Dan mereka itu semua dapat pahala yang sama. Bukan ulama agama saja dapat pahala banyak. Orang lain pun innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Ulama'u tu dalam semua bidang ilmu, bukan bidang agama saja. Ini mesti diperbetulkan. Sebab kita sudah berfikir cara yang tak betul. Yang kedua saya nak bagi satu lagi. Kita juga berlaku lambatkan. Contoh, lambatkan kata-kata. Tiap minggu kita berkhutbah. Tetapi pengkhutbah tahu, khutbah dia tidak beri apa-apa kesan. Selain daripada orang tak ada telinga sambil tidur. Dan yang pelik pula, yang pendengar juga sanggup tunggu, dengar setengah jam. Atau 1 jam. Dengan dia juga tahu bahawa tidak ada apa-apa kesan khutbah tiap minggu. Begitu juga sekarang ni. Apa kesannya kuliah subuh? Apa kesannya kuliah maghrib? Tidak ada kesan. Selain daripada longgokkan kata-kata. Dari longgokkan kata-kata ni, kosong, tambah 1000 kali pun 1000 kali kosong. Allah. Ini khutbah ni, masa saya jadi dekan ataupun pengarah di Akademi Islam dulu, ada pernah saya baca satu khutbah yang bertajuk mereka yang tidur waktu khatib berkhutbah. Saya rasa lepas tu Profesor Firdaus dia tahniah, dia kata inilah khutbah yang pertama lebih saya dengar. Itu saya nak balik tadi, nak balik kepada soal ideologi dan soal yang keperluan sebenar hidup. Apabila Ali Bhutto menang di Pakistan, maka di Pakistan masa tu lawan siapa dia, Sharif apa semua sekali kan, maka orang buat kesimpulan bahawa Ali menawarkan roti, apa kita katakan, roti dan apa tu, kalau kita kalau Malaysia nasi dan air, okay? Kalau di Arab roti dan garam, ish wa milh. Jadi yang ni menawarkan makanan dan yang ni menawarkan ideologi. Yang menangnya ialah makanan. Walaupun masyarakat Pakistan tu masyarakat yang kuat beragama. Jadi bila nantinya kita nak bincang di Malaysia ni, sekarang cuba kita selesaikan dulu bagaimana kita nak imbangkan antara keperluan sebenar harian dengan ideologi yang tinggi-tinggi. Dari segi kita nak bangkitkan apa yang kita sebut sebagai tamadun Islam yang akan bersinar daripada timur dahulu. Atau kita sikit lagi kita bincang tentang bagaimana pentingnya Nusantara sebagai suatu tapak untuk pelancaran tamadun Islam yang baru. Mungkin kontinen India, Pakistan atau sebagainya. Macam mana? Sela ulas.
Okey, terima kasih Tok Mut. Saya cuba sikit dulu. Ya. So, memanglah ya, dalam pemilihan manusia ni tentang siapa yang mereka nak pilih sebagai pemimpin ya dan sebagainya. Memang di Malaysia lah kita ambil sebagai contoh yang khusus ya, khusus Malaysia, walaupun tadi Pakistan pun nampak jelas ya. Dalam keadaan sekarang yang bila kita ada masalah ya, kita rasa tertekan, maka kita akan pergi kepada jalan selamat. Bila jalan selamat orang yang boleh membantu ya, dari segi fizikal, dari segi material ya, dan sebagainya. Ini yang berlaku. Ini berlaku. So itu sebabnya bila di Malaysia sendirilah, mereka masa PPRU yang lepas pun mereka nampak ni antara orang yang nak bagi air dan roti, nasi, ataupun orang yang nak membetulkan sistem, nak membetulkan kaedah. Mereka telah buat pilihan. Dan mereka telah bagi peluang. Tapi bila itulah, bila nampak keadaan ya, suasana dan kebetulan pula ada cabaran, maka akhirnya mereka terpaksa balik kepada realitinya. Pada realiti iaitu kita perlukan bantuan, kita perlukan fizikal, kita perlukan makan dan sebagainya. Dan sekarang dengan COVID-19 ini kita nampak jelas. Sebabnya bila PM sebut yang orang telah mendaftar 8 juta untuk minta bantuan, saya sangat-sangat sedih ya, sebab yalah anak-anak saya pun masuk golongan tu juga ya. So kalau di Malaysia asbab COVID-19 orang biasa pun masuk dah macam kumpulan 8 asnaf, orang yang dulunya okey sekarang masuk miskin bandar atau memang susah ya. Jadi bagaimana agaknya kita nak bercakap tentang sekadar ideologi. Tetapi untungnya balik pada untungnya kita ni orang Timur, orang Malaysia khususnya, walaupun kita orang susah, itu sebabnya Nabi pesan. Artinya saya suka sangat kadang bila kita ambil balik ya nilai-nilai, sebab budaya orang Malaysia khususnya orang Melayu adalah budaya Islam. So bila Nabi sebut orang kaya kalau bersedekah sangat baik, tapi kalau orang miskin bersedekah sangat baik. Jadi di situ kita nampak ya, kita dalam keadaan susah pun kita akan bersedekah, akan membantu. Kita orang Islam ya, orang Timur, kita tak tunggu kaya baru nak memberi khidmat. Ini orang Barat punya pemikiran. Kalau orang kata tentang Maslow ya, dia punya kata dah cukup semua baru dia akan memberikan khidmat bantu orang lain. Tapi tak, untuk kita orang yang dididik cara Timur, kita walaupun kita dalam keadaan susah kita masih membantu. Tapi balik pada yang Tok Mut sebut awal-awal tadi ya, bagaimanakah akhirnya ya antara ideologi, orang yang ada ideologi, ada prinsip, ada kata tu strategi, kaedah, dengan orang yang akan memberikan bantuan. So akhirnya kita terpaksa melihat realiti semasa ya, realiti semasa. Itu kalau tapi walau apa pun berlaku, kalau betul-betul kita ada tamadun yang seimbang, fizikal kita ambil berat, tetapi hal kerohanian kita ambil berat seperti yang disebut oleh Dr. Kamil tadi, insya-Allah kita di atas landasan yang betul dan kita insya-Allah lah cemerlang dunia, cemerlang akhirat insya-Allah. Campuran madani hadari tadi ya. Okey, saya nak buat satu andaian ni. Apa lagi Dr. Kamil nak sebut sebelum saya nak bagi soalan untuk dia ni? Nak tambah sikit ya. Tambah sikit. Sebelum ni orang-orang ideologi bersyarah duduk di Menara Gading. Ulama-ulama duduk di masjid dan pondok. Tapi aktivis-aktivis ni, orang yang berada di lapangan, yang memberi kewajikan dan sebagainya, adalah orang biasa. Jarang kita tengok ulama ke ahli akademik turun ke tengah-tengah lapangan. Jadi yang kita nak bina tamadun baru ni, kena turun ke lapangan. Dan orang tak nak dengar dah ucapan berapi-rapi, tapi orang nak tengok berapa buku nasi diberi, berapa karung roti diberi, berapa banyak beras diberi, itu yang orang nak tengok. Ini yang telah dilakukan oleh Erdogan di Turki. Okey, saya nak mencelah sikit supaya saya nak confirm ni, takut ditolak oleh para ulama kita. Macam ni. Kalau apa yang Dr. Kamil kata tadi, itu menyentuh tentang sirah Rasul. Kita tengok bila Rasul lahir, perkara yang mula-mula sekali dilakukan oleh Rasulullah ialah menukarkan minda ataupun persepsi ataupun kita katakan
cara berfikir masyarakat Arab pada waktu itu daripada minda jahiliah yang mempunyai pattern tertentu kepada minda Islam yang mempunyai pattern tertentu. Bila perubahan minda itu berlaku, barulah dia pergi kepada hal-hal yang praktikal. Sebab itu dalam ayat-ayat Quran Makki, semuanya itu bercakap tentang pembinaan akidah, pembinaan ideologi dan sebagainya. Kalau saya sarankan dalam keadaan sekarang, saya tak nak ikut Dr. Kamil sarankan, saya nak saran sendiri. Kemudian nak confirm, okey tak okey, Datuk dan Dr. Kamil boleh confirm tidak. Jadi sekarang ni, bukan artinya kita melanggar sirah Rasul. Jadi pada waktu itu, orang jahiliah ini, orang bengang betul-betul. Orang yang tidak tahu cara berfikir yang betul, metod berfikir cara yang betul. Tapi kita sekarang sudah berada di abad ke-21, di mana darjah kecerdikan, keilmuan dan pengertian kita tentang alam sudah ada. Jadi boleh ke kalau kita shift sikit daripada kita duk pasak tentang akidah, tentang duk kelahi tentang sifat 20, duk kelahi tentang Sunni, Syiah, Sunni, apa tu Wahabi dan sebagainya. Kita macam Dr. Kamil tadi, kita lupakan hal itu sekejap sekarang. Kita turun ke bawah, bimbing masyarakat bagaimana mereka boleh hidup semula. Misalnya dalam ayat Makki, Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Boleh ke makna dalam keadaan sekarang kita pembinaan tamadun baru daripada timur itu lebih bersifat tamadun yang berasaskan kepada pembangunan yang lebih sikit kepada soal-soal madani, bukan soal hadari tentang minda dan sebagainya. Boleh tolong dua-dua ni baiki sikit saya punya idea tu supaya para pendakwah kita tak kata saya ni teruk sangat. Saya bagi sikit tapi Datuk senangkan sikit saya. Saya nak kata, saya nak bagi pegang lagi penemuan baru Malik bin Nabi ni. Malik bin Nabi menggunakan ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim minda, attitude. Jadi ayat-ayat ini telah digunakan oleh pemimpin kita dulu. Tetapi dia salah guna sebab ayat ni digunakan untuk pembangunan material. Sebenarnya kita ada tiga tadi. Kita ada alamul ashkhas, alamul afkar, alamul asya. Asya ni tidak membina tamadun. Sebab tu orang Melayu walaupun dah tukar dapur gas daripada dapur kayu, telah tukar mesin basuh daripada cara basuh lama, telah tukar kepada peti sejuk, tapi kita tak maju juga. Sebab tamadun itu bukan longgokkan asyak. Dan orang Melayu tukar pakai baju Melayu, pakai baju kok, pakai necktie. Mereka jadi orang Eropah. Lebih-lebih kita pakai janggut dan pakai serban dan sebagainya, kita tidak alim juga. Jadi kita kena tekankan juga alamul afkar itu, idea. Yang dikatakan guidance idea. Lepas itulah baru kita tekan baru tentang material tadi. Jadi benda tu kena selari. Tak boleh kita nak tekan sangat material. Sebab material ni kalau kita tekan jadi macam orang barat je lah. Kalau tidak ditekan dengan soal iman, soal innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat ni ada sebuah buku kitab ma bi anfusihim. Datuk. Macam mana? Boleh mencelah sikit lah. Boleh celah sikit je lah, nak tambah apa yang Dr. Muhammad Kamil sebut tadi. Saya setuju. Ya, sebab itu sebabnya orang muda sekarang buat satu tamsil. Dia kata, Mama bagi satu gelas satu, kita akan dapat gelas. Berbanding, Mama, teh satu. Bila kita minta, Mama, teh satu, kita akan dapat gelas dan ada teh dalamnya. Barang siapa minta gelas, akan dapat gelas. Barang siapa minta air, akan dapat air dengan gelas. Jadi, itu sebenarnya nak merumuskan apa yang Tok Mut tanya.
ya, bagaimana kita nak ambil jalan supaya ulama pun tidak tersinggung, supaya orang pun dapat berubah ke arah tamadun yang kita harapkan. Jadi benarlah Nabi dah sebut, barang siapa kejar dunia, dunia lari semakin laju. Barang siapa kejar akhirat, Allah jadikan dunia kejar kita. Ini hakikat. Ini hakikat. Jadi semua ulama dan orang yang semua pentadbir, ialah pemimpin-pemimpin, kena peka ni, kena peka dan kena yakin. Jadi semua orang kena buat dengan setakat kemampuan dia. Baik. So para ulama kena, kata Dr. Kamil tadi, pergi kepada asas, betulkan balik, ya. Tetapi ramai kalau kita pergi ke masjid-masjid, hampir semua ceramah, ya, ataupun tazkirah yang disediakan tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, duhanya dengan maghribnya. So masih fokus kepada saya ilmu yang ialah agak tinggi lah, di mana orang yang mendengar, aku ni apa nak buat? Apa yang boleh aku buat untuk betulkan diri aku? Apa yang aku boleh ambil daripada ustaz ini untuk aku amalkan? So, sebanyak ustaz sebut tadi tu, ramai orang khutbah tak langsung berubah, dengar kuliah tak langsung berubah. Sebab jadi kita memang tak pergi kepada ini masalahnya, ini yang disampaikan oleh Islam, ini rangka tindakan, action plan-nya 1, 2, 3. Tapi khutbah-khutbah dah dicuba dah, dibagikan khutbah, di hujung tu rumusannya 1, 2, 3. Rumusan itu patutlah rangka tindakan, action plan. Apa yang jamaah boleh lakukan serta-merta, yang boleh dikongsikan dengan keluarganya dan bertindak sebagai satu unit, satu keluarga. Masya Allah. Jadi artinya kita kena lihat, macam tadi kalau Quran kita kena tahu maksudnya. Jadi prinsip-prinsip agama yang disampaikan para ulama kena ada implikasi daripada rangka tindakan yang jelas yang boleh dijalankan oleh orang ramai untuk membangunkan diri di samping pergi kepada ke arah tamadun yang benar-benar seimbang. Artinya ialah dari segi material, fizikal maju, dari segi rohani tindak tanduknya bertambah cantik. Biasanya bila maju tentang dunia, akhiratnya kurang. Ramai pula orang yang maju akhirat tetapi dunianya nampak macam selekeh. Jadi ini yang kita kena seimbangkan. Akhirnya anak-anak muda akhirnya akan lihat, akan belajar dari apa yang mereka lihat. Sebab apa yang kita dengar, kita lupa. Apa yang kita lihat, kita ingat. Jadi yang kita lihat ini yang kena dibetulkan, kepemimpinan melalui teladan, dakwah melalui teladan, tapi teladan yang benar-benar dapat mengimbangi antara ukhrawi dan duniawi. Okey. Jadi saya boleh terima lah tu. Maknanya satu modifikasi yang agak jelas daripada pendapat awal saya tadi. Cuma boleh ke saya perincikan sikit. Sekarang ini, sesudah berapa lama, masa saya muda lagi, buku yang paling kita minat sekali ialah di Timur Tengah, Syed Qutb. Kemudian di India, Maududi. Jadi setengah orang kata, termasuklah Dr. Kamil, dia kata Maududi lebih matang daripada Syed Qutb. Tapi sekarang ni, banyak orang menolak Syed Qutb. Malah Qardawi sendiri pun dia kata, saya angkat topi lah kepada Syed Qutb, tetapi idea-idea Syed Qutb terlampau ideologis sehingga tidak praktikal. Sehingga kita katakan, jadi pemikiran-pemikiran dia tu sangat tidak praktikal dan lebih kepada teori-teori yang tidak, sehingga kadang-kadang melampau, kata dia. Ini masalahnya. Jadi sekarang ni, kalau kita balik ke China pula, saya masih ingat satu buku yang ditulis oleh Syekh An-Nadawi masa duduk di Mesir lagi, kalau masa duduk di Lampuri lagi, sebelum pergi Mesir. Dia kata ada dua perkara. Satu, tembok Cina yang akan dipecahkan oleh Amerika, maka orang Cina akan berselerak. Begitu juga di negeri Arab, dia kata tembok besi di Saudi itu akan dipecahkan oleh orang Barat, maka orang Saudi akan hancur. Jadi dia menganjurkan supaya kita buat perubahan dari sikit ke sikit supaya apabila tembok yang kita binakan itu pecah, kita tidak kehilangan punca. Contoh dia kata, kemudian dia kata tembok yang dibina oleh orang Arab di Timur Tengah tu telah dipecahkan mudah saja, iaitu dengan Aramco. Bila Aramco masuk ke Wuhan, maka orang Arab jadi macam itulah.
masuk kasino dengan pakaian yang sama, nak pergi ke tawaf pun sama, nak pergi kasino pun sama. Ini kita tengoklah masa duduk England kita tahu macam mana orang buat. Kemudian begitu juga tembok Cina dia pecah kerana masuk disco ataupun konsert dengan, ini kata orang pengulas lah, dia kata konsert dengan Pepsi Cola ataupun minuman segeralah, kita tak nak kempen Pepsi Cola di sini, maka runtuh. Tetapi keruntuhan itu tidak memberi kesan yang lama kepada Cina. Dia bangkit balik dengan sebuah masyarakat Cina yang lebih terbuka, yang dia agak longgar sikit komunisme dia tu, maka barulah dia boleh membina satu kemajuan yang tinggi. Adakah iktibar yang kita boleh buat oleh kita di Malaysia sekarang ni, sebelum kita bincang terus menjurus pada Malaysia ni? Saya tak nak berhenti sekat pukul 4 Datuk, Dr. Kamil. Biarlah orang nak pergi tengok COVID lah. Tapi kita nak teruskan supaya kita sampai kepada satu kesimpulan yang jelas bagi perbincangan kita. Bagi kita nak ambil iktibar macam mana? Saya ambil bahagian pertama boleh? Ya. Saya kutuk. Saya kutuk Maududi adalah bacaan zaman itu. Okay. Zaman di mana berlaku pertembungan ideologi. Idea-idea yang diberikan oleh ulama untuk melawan ideologi barat kurang berkesan. Okay. Tapi Maududi saya kutuk yang faham tentang barat, mereka telah menghancurkan ideologi barat itu. Dan orang-orang yang berminat dengan gerakan Islam semua terhutang budi kepada Syed Qutb dan Maududi. Tetapi untuk bacaan sekarang ini, saya mencadangkan supaya MDN menjadikan Malik bin Nabi sebagai satu pusat penyelidikan untuk kita mencerakaikan buku-bukunya yang tak dapat dihadam oleh orang lagi. Sebab bahasanya payah, dan dia sebagai seorang muhandis, sebagai seorang jurutera elektrik, dia bercakap dengan bahasa matematik. Saya baca pun saya tak faham. Sebab dia bawa dengan formula matematik. Jadi kita kena kumpul ilmuwan Islam dan juga profesional dalam bidang macam-macam ni. Kita kena hadam buku tu. Saya kata lebih kurang 10 butir, 10 biji. Kalau tak dapat semua pun, mungkin ada perkara yang saya rasa lebih praktikal untuk apa yang kita bincangkan sekarang ni. Okey. Datuk. Baik, saya nak ambil sikit je pandangan ni. So saya memang setuju dengan apa yang Dr. Kamil sebut tadi tu ya. Sebab saya pun banyak juga cerita mendengar tentang Malik bin Nabi ni sangat hebatlah ya, sangat positif. Ya. So tapi saya tengok soalan asal Tok Mut dengan yang baru ni ya, tentang tembok Cina dengan tembok Saudi. Jadi soalan yang sama juga dengan yang asal tadi, soalan awal-awal tadi, kenapa orang Melayu ya yang didapat semua bantuan gini akhirnya ya, berbanding dengan orang Cina dan orang lain kita kalah dari segi ekonomi dan sebagainya. Di mana silapnya? So orang negeri Cina memang tembok dia memang close system tembok, sebab mereka sangka mereka nak kawal orang-orang mereka daripada pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar. Tapi bila dah terbuka tembok Cina, mula-mula mereka tenggelam punca. Tenggelam punca yang excited seronok. Tapi dia orang ni sebab ada budaya. Budaya Cina, budaya Kiatsunya, budaya dia panggil Confucianism. Ya, orang putih ada dia punya Protestant ethic. Dia bukannya ideologi tapi ajaran agama. Ya, jadi orang Confucianism ni orang yang rajin, yang menghormati orang tua, yang disiplin, yang nak sentiasa ke depan. Jadi mereka tak nak kalah dengan orang lain. Jadi walaupun mereka terbuka kepada beberapa pengaruh luar, ya, maka mereka dapat mengatasi. Orang Saudi, malangnya tak tahu malang ke nasib baik ke, orang Saudi dengan orang Melayu ni ada persamaan. Orang Melayu dengan orang Saudi, di samping kita agamanya sama, tetapi orang Saudi ni dia manja, dia mengada-ngada, dia tak berapa rajin. Memang Ustaz tahulah pengalaman di sana. Ya, dia tak berapa rajin. Dan bukan saja orang kita ni boleh rajin kalau mau, tetapi kita ni orang yang tak berapa suka untuk kerja keras atau berfikir keras ataupun mencari jalan yang sukar. Berniaga itu sukar, makan gaji itu senang. Jadi kita akan ambil, ramai orang Saudi, orang Melayu ni dia ambil macam air. Dia go to the least resistant, ya, pergi mengalir mengikut tempat yang paling kurang dia punya tentangan atau halangan. Dia ikut cara yang mudah saja. Itu sebabnya kalau tak betul kita mendidik dan membangunkan tamadun
di Malaysia dan Saudi contohnya, sebabnya maka akan hancur kita sebab budaya hidup kita yang tidak berapa disiplin, tak berapa jati diri kita tak keluar. Ini yang dulu kalau saya boleh sebutlah ya, dengan izin Tuan Mahathir Mohamad, dia kecewa dengan sifat orang Melayu yang masih terlampau, kata orang itulah ya, dia punya dilemanya yang amat suka mudah kepada benda-benda yang remeh, ya, benda-benda yang mudah, benda-benda yang menyeronokkan, tapi tak sanggup untuk pergi kepada yang lebih sukar, yang mencabar, ya, yang berat dan banyak risiko. Itu sebabnya kita kena faham konteks ini, dan kita untuk membangun manusia kena tahu konteks dan situasi, barulah kita dapat menjalankan strategi yang betul untuk membangunkan tamadun yang sewajarnya, insya-Allah. Okey, kalau macam tu maknanya kita masih lagi menerima paradigma itu sebagai satu asas dalam perubahan dan dalam membentuk. Cuma pada waktu Nabi yang dijadikan perubahan paradigma itu, paradigm shift-nya ialah daripada menyembah berhala kepada menyembah Tuhan. Maka yang ada sekarang ni, berhala sekarang ni, ialah malas. Kita dah dengan Tuhan tu dah kita jelas lah. Kita punya intelektual, apa semua sekali kita. Orang Melayu sekarang ni cukup lebay dari segi tu. Cuma paradigma dia yang tentang kerja macam Datuk kata tadi kan, tentang apa-apa semua sekali, itu yang perlu. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini, apakah yang perlu dibuat oleh para pendakwah kita, terutama pendakwah yang kita katakan rasmi, orang yang duduk di hadapan, orang panggil pendakwah yang ini termasuklah Datuk seorang. Macam saya ni orang tak panggil pendakwah, saya ni orang dia panggil Samsin jalanan. Jadi apa yang saya katakan ini dia kira berat saja, tak kira. Jadi sekarang ni macam mana kita mempunyai pendakwah yang begitu ramai dalam MDN saja, Datuk, dalam cukup ramai. Saya rasa orang, para pendakwah rasmi dalam MDN saya cukup untuk memerintah, meninggikan tamadun kita. Cuma macam Dr. Kamil kata tadi lah, jadi kita bergelabut dalam, saya selalu katakan macam berperang dengan keris dalam kain sarung. Jadi koyak kain sarung tapi kita punya apa tak kena. Macam mana kita nak betul ke semula cara kita berdakwah sehingga kita dengan segera boleh membentuk tamadun, dan tamadun ini lahir daripada kita, tamadun Nusantara. Nanti mungkin dalam sesi yang akan datang saya akan ceritakan bagaimana 2 bulan lepas saya pergi ke Indonesia dan kita boleh berbincang dengan Nahdhah, dengan Muhammadiyah, dengan yang lain-lain lagi, bagaimana kita melahirkan satu semangat pembangunan Islam berperingkat Nusantara untuk menjadi asas kepada tamadun. Ini cuba saya nak dengar banyak sikit, tak nak tanya banyak sikit. Macam mana? Siapa nak mula? Saya mula sikit ya. Okey, silakan. Okey. Selama ni pendakwah kita, kalau kita kata ibarat bawa kereta, kita terlalu banyak tengok kepada cermin belakang. Arah Nabi, salafus salih, khulafa ar-rasyidin, abad-abad dulu. Menyebabkan kita tersekat untuk pergi ke depan. Jadi kita kena tukar sekarang ni, kita nak bawa masyarakat menuju ke depan. Jadi cermin sisi tu dilihat jarang-jarang saja, takut ada yang nak langgar ke apa semua. Tapi kita punya tu tidak boleh bernostalgia dengan zaman Nabi, zaman sahabat dan sebagainya. Jadi kita nak menceritakan kemewahan zaman Nabi, kehebatan zaman Nabi, dan saat kita letih dan kita tak cukup makan, sepertilah kita bercerita tentang kekayaan jutawan kepada orang yang tak ada makanan. Itu ibaratnya saya nak. Jadi kita kena MDN kena tune balik. Kita nak pergi ke depan, bukan hanya nak tengok belakang. Belakang itu hanya untuk bagi semangat sikit saja. Ini daripada awal akhir ceramah 2 jam 3 jam, Nabi, sahabat, Umar, Abu Bakar, orang tahu semua dah tu. Orang nak Muhammad sekarang, Umar sekarang, Umar Abdul Aziz sekarang. Kita nak macam tu. Kita tengok macam mana, satu contoh saja. Bila zaman dulu, orang duk kutuk Sayyidina Ali dalam khutbah Jumaat. Kutuk. Umar Abdul Aziz, dia larang itu, dia kata bacalah.
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sampai sekarang ni dibaca ya tu. Tapi orang sekarang ni tak faham sejarah, sebab urut dia, sebab cerita tu berlaku tak tahu. Jadi benda ni Umar Abdul Aziz dengan kecerdikan dia, dia nak hentikan perlawanan Syiah Sunni, mengutuk keluarga Ali dan sebagainya dengan menukar, memasukkan ayat tu sebagai rukun khutbah. Terima kasih. Okey, Datuk. Allah, bang. Cantik. Itu saya setuju tu. Sebenarnya apa yang dimulakan oleh Dr. Kamil tadi sangat tepat. Ya. So, saya lihat para dai sekarang ni kena luaskan sikit dia punya ruang lingkup cara berfikir. Artinya orang fiqh jangan fokus kepada fiqh saja, tapi kena ada faham bidang lain sikit, dengan psikologinya sikit, bidang komunikasinya sikit dan sebagainya. Ya. Dan begitu juga aspek-aspek lain. Ya, orang yang tahu tafsir kena kaitkan dengan sains. Jadi sebab orang sekarang ni yang saya nampak pendakwah-pendakwah yang dapat diterima oleh ramai orang, yang disukai oleh ramai orang, ialah orang yang dapat mengaitkan agama dan realiti dan praktikalnya. Dan praktikal ni banyak dikaitkan dengan sains. Contoh orang yang disukai sekarang ialah Dr. Daniel. Ya, Datuk Dr. Daniel. Ya. Dia faham agama, dia faham sains. Jadi orang kalau dengar tu seronok. Dan saya sebut pada Datuk Zahzan, saya kata, Ustaz, dia ni lebih kurang dalam 15 tahun yang lepas. Ustaz, kalau Ustaz nak jadi da'i yang lebih hebat, Ustaz faham agama, faham Quran, Ustaz kena faham bahasa Inggeris. Ustaz kena tahu bahasa Inggeris, Ustaz kena tahu sains. Jadi bila cakap tu, terangkan cara saintifik. Kenapa hadis tu kata begini. Jadi bila kita dapat menggabungkan antara sains dan realiti ini kebanyakannya diterangkan oleh sains. Jadi bila dapat digabungkan sikit, tak banyak pun sikit, orang akan dapat menerima dan mengamalkan dengan lebih yakin. Dan saya satu aspek yang disebut oleh Datuk Kamil tadi, yang Dr. Kamil yang mungkin tersirat ialah sebenarnya dalam kita nak mendakwahkan manusia, takkan boleh berubah selagi Ustaz dah sebut, Tok Mut dah sebut, selagi paradigma kepala orang yang nak kita dakwahkan itu masih belum berubah. Kenapa Nabi selama 13 tahun di Mekah cuba nak mengubah paradigma? Ya, bila dekat Madinah baru diterangkan cara nak mengamalkan kehidupan. Ubah paradigma. Sama, bila saya nak memberi motivasi kepada pelajar selama 6 jam. Saya tengok ni kajian selama lebih kurang 35 tahun. Kadang-kadang ada kesan, kadang tak ada kesan. Ya, sebab akhirnya saya buat kajian selepas 5-6 tahun buat kerja ni tahun dalam tahun 90-an saya buat kajian. Di akhir motivasi saya 6 jam. Ni dah berdakwah 6 jam ni untuk membangunkan manusia. Saya tanya balik. Okey, angkat tangan pelajar di depan cikgu yang yakin dia pandai. Adalah 10% orang angkat tangan. Daripada 100, 10 orang. Yang yakin dia sederhana, 90%. Yang yakin dia bodoh, tak ada. And yet, Nabi bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Jadi, kalau hamba tu berfikir ataupun menyangkakan yang cara yang lama, cara yang tidak berubah, dakwah cara mana pun, da'i yang hebat macam mana pun, tak boleh mengubah orang ini. Jadi, artinya, sebelum kita nak berdakwah atau memotivasikan manusia, kita kena ubah cara berfikir tentang dirinya. Sebabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tepat, saya setuju sangat. So itu sebabnya kalaulah kita terangkan bahawa Allah cipta kita ni dengan penuh kesempurnaan. Jangan cakap penuh kesempurnaan. Bagi contoh, oh kita ni gini ya, sel-sel yang menyebabkan kita itu ini cek sains ya, daripada berjuta-juta sperma ayah kita satu ya yang hebat itu akan fertilize telur ibu kita ya dan sebagainya. Maka wujudlah kita. Kita ni memang orang hebat ya. Allah kita kena penuh kehebatan. Bukan sombong, bukan riak, tapi itulah realitinya. Tapi kita tak kenal diri, maka kita gagal mengeluarkan kehebatan kita. Sama jugalah bila orang menerangkan bahawa pada orang bukan Islam, semua orang dilahirkan Muslim. Kita bukan nak convert arwah, tapi kita nak revert you balik kepada asal usul you. You sebenarnya dilahirkan Islam. Kita bagi contoh dan penerangan. Oh, dia kata aku bukannya nak tukar agama, aku nak balik ke agama asal. Right? Jadi itu ramai orang akan faham. So dalam konteks dakwah, jadi semua da'i kena faham bahawa okey, orang sekarang makin bijak, makin terbuka, dan tapi mereka bab kata orang sekarang lah,
seeing is believing. Apa yang aku dapat lihat, aku akan percaya. Kita masih ainul yakin Ustaz, masih ainul yakin kebanyakan kita. Terutamanya orang yang atas pagar, orang yang baru-baru ni, ainul yakin. Jadi bila ainul yakin, kita kena ada agama prinsipnya, penjelasannya dan praktikalnya. Jadinya saya tengok ustaz-ustaz yang hebat, yang memang berkesan, yang memang orang suka ialah ustaz yang dapat menerangkan agama dalam dan kaitkan dengan realiti sebenar kehidupan dan kena contoh. Ya, contoh yang paling simple yang saya nampak ialah kita disunatkan masuk bilik air kaki kanan, ya, keluar kaki kiri, keluar kaki kanan. So semua orang tahu, tapi bila saya tanya, kebanyakan orang, baik orang dewasa, okey pagi tadi, berapa orang yang masuk bilik air jelas dengan kaki kiri keluar kaki kanan? Adalah dalam 30 orang, 30% yang yakin. Yang lain terlupa, tak perasan. Tapi bila kita dengar sunnah Nabi ini sangat hebat. Bila kita masuk bilik air dengan kaki kiri, ikut sunnah, dapat pahala dengan doa sekali, maka bila masuk dengan kaki kiri, dia merangsang otak kanan. Ini Allah punya kuasa sebab kaki kiri merangsang otak kanan mengawal kegiatan anggota kiri. Otak kiri mengawal anggota kanan. Jadi bila masuk bilik air kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, kita merangsang otak kanan. Otak kanan ni adalah otak kreativiti, otak warna-warni, otak apa nama kau tahu tu di luar kotak. Dan yang paling penting, ni yang ramai orang tak perasan, otak kanan ialah otak iman. Jadi kalau kita merangsang otak kanan, kita merangsang iman kita secara semula jadi. So masuk bilik air kaki kiri merangsang otak iman. Masuk rumah, keluar rumah kaki kiri untuk pergi kerja, ikut sunnah, merangsang otak kanan, otak iman. Ya, buka baju ke tangan kiri dulu, ya, maka merangsang otak kanan. Jadi kalau orang faham, Masya Allah. Jadi aku ikut sunnah rupanya mencantikkan diri aku, merangsang otak kanan aku, ya, masuk rumah kaki kanan, merangsang otak kiri, otak sains. Jadi anak-anak akan faham, aku kena masuk kaki kanan sebab it's good for me. Otak kiri aku jadi hebat. Aku kena keluar rumah kaki kiri, ikut sunnah. Tetapi ia merangsang otak iman, otak kreatif. Jadi kalau semua aspek agama kita terangkan dengan apa rahsianya. Kenapa kita disuruh rokok panjang? Rupanya di situ dosa-dosa kita gugur. Ya, okey, cantik. Dosa kita gugur bau kita. Tetapi sains menunjukkan bahawa bila kita rokok, apa jadi pada saluran darah, pada perjalanan darah, pada pengukuhan otot-otot. Masya Allah. Kalau dapat digabungkan antara agama dan realiti praktikalnya, orang akan sayang seronok dengan agama dan nampak kehebatan agama. Kenapa kita disuruh istibrak? Ya, lepas buang air kecil, sebab ia akan mengurangkan kena batu karang, ya, mencantikkan dan sebagainya, bersih, ya, dan macam-macam kebaikan. Jadi orang pun akan nampak kepentingan sebab saya dah tengok ramai sangat orang dewasa pun tidak istibrak. Takkanlah ustaz tak pernah sebut. Tapi itulah, oleh kerana dakwah kita terlampau tinggi, benda-benda kecil macam istibrak, cara kat bilik air, amal. Ini orang-orang tabligh, jamaah tabligh aja yang akan mengajar. Yang ingatkan balik, sunnah dalam bilik air, sunnah di masjid, sunnah di rumah, sunnah berpakaian. Ini orang tabligh aja yang akan mewar-warkan. Tapi kebanyakan ustaz kita, benda ni terlampau remeh ustaz, terlampau remeh. Jadi bila asasnya tak cantik, belum kukuh, you ceritalah tentang Abu al-Madudi ke, Said Kutub ke, Yusuf Qardawi ke, mereka akan dengar je lah. Mereka akan dengar dengan tidak ada kesan langsung sebab pada mereka itu rupanya just cakap tentang bumbung. Foundation rumah aku masih goyah. Ya, aku foundation pun tak kuat. Kau cakap tentang dinding dan bumbung, silakan. Aku dengar saja tapi tak ada kesan pada diriku. Itu yang saya takut. Masalah dalam segi dakwah sekarang ini, saya orang tua yang memerhati bertahun-tahun dan ramai juga yang saya tegur, saya pesan pada sahabat-sahabat, ustaz-ustaz yang sudi mendengar, maka kita berkongsi nasihat dan kebanyakannya menerima dengan baik, alhamdulillah. Soalan terakhir ni. Bukan soalan. Macam mana kita nak bantu para dai kita keluar daripada kepompong retorik? Saya dengan Dr. Kamil dah setuju macam Datuk kata tadi, kita kena balik kepada basic. Tetapi nak membalikkan para da'i kita kepada basic itu bukan senang. Macam mana kita nak bantu para da'i kita keluar daripada kepompong retorik itu kepada supaya kita boleh mengajar bangsa kita betul-betul pelupur kepada kebangkitan tamadun Islam yang sebenar di peringkat Nusantara kita.
Oh, ini satu benda yang penting Ustaz ya. Tok Mut ya, ini sangat-sangat penting. So saya nampak 2-3 approach, so 2-3 pendekatan. Ya. So orang yang paling adil, paling berpengaruh untuk dapat membantu para dai keluar dari kepompong lama yang menggunakan kaedah mereka ialah para duat lah, orang yang didakwahkan tu. Orang yang didakwahkan tu orang ramai, jamaah kena beritahu ustaz ini, kena dibuat kajian, dibuat survey. Kalau adalah pihak yang buat kajian bahawa ramai jemaah masjid ini, masjid kita, surau kita ni memberi pandangan ya, mereka hendak kalau boleh gini. So yang boleh zaman sekarang ustaz, kita terlampau percaya pada netizen. Apa komen netizen pun kadang-kadang kita kena ambil cakna lah. Jadi kita jangan shock sendiri. So satu pendekatan ialah mengkaji pandangan orang ramai dalam semua segmen. Pelajar, orang ramai, pemandu teksi, ya, guru-guru, ya, petani, nelayan. Cari pandang mereka, apakah pendekatan dakwah yang mereka rasa dapat menyentuh hati mereka dan tidak. Sebab bila berdakwah kita bukan menyentuh minda, kita nak sentuh hati. Bila sentuh hati, sebab hati akan mengawal minda. Ramai kita ni merangsang minda, ya, bagi ilmu, bagi rangsangan minda, ya, kadang-kadang bercakap di atas kepala orang yang mendengar, tak faham pun, tapi terpaksa angguk-angguk sebab malu nak bertanya. Itu yang saya nampak satu. Yang keduanya, kena ada pendekatan, ya, kena ada contoh teladan. So kalau kita buat survey, ya, sebab ramai dai ni kadang-kadang kita bagikan contoh sebenar dengan dengan hati terbuka, dengan husnuzon, dengan berlapang dada. So okey, orang-orang yang berkesan dari kaca masyarakat dalam dakwah mereka ialah sebut namanya. Orang ini. Mari kita kaji pendekatan mereka. So kita cari 5-6 orang dai-dai yang berkesan. Ya, kita nampak ni kalau Ustazah Asma Harun, ya, Ustazah Nur Hafizah Musa, Ustazah Isfadiah. Apa pendekatan mereka yang menyebabkan orang seronok dengar dan ada impak? Allahyarham Ustazah Sadiah Abbas, ya. Kita tengok apa pendekatan mereka. Kita analisis, kita kaji. Jadi satu tadi pendekatan daripada mengkaji kita punya pendengar, audien, memberikan pandangan. Yang kedua, kita kaji siapakah ikon-ikon yang benar-benar memang berkesan dan ada impak pada masyarakat, dan tengok apa strategi dan pendekatan mereka. Dan saya nampak ramai sahabat-sahabat, ya, ramai sahabat kita para dai ini, bila kita tunjuk, okey, orang ini pendekatannya. Orang ini pendekatannya. You tengok. Jangan tiru cara orang, tapi you ambil mana-mana yang bagus, yang sesuai dengan diri you. Ada orang yang berkesan dengan buat lawak dia. Pada saya, lawak ini kalau sengaja nak buat, memang saya kata sia-sia. Takut lara. Tetapi, yalah, ramai ulama' yang hebat-hebat, ya, dalam kita, dia punya lawak tu bukan disengaja, tapi dengan tak sengaja. Ini termasuklah sahabat-sahabat kita, Datuk Ismail Kamus, ya, Allahyarham Ustaz Harundin pun dengan lawak cantik sikit je dia punya lawak. Bukan sengaja nak buat orang ketawa, tapi sebagai kata orang tu perencah kepada ceramah dia. Jadi orang macam ni yang kita ambil. Kedua, yang ketiganya itulah akhirnya kita juga kena ada kata orang tu kurikulum baru, ya. Dan ini pihak ialah JAKIM ke pihak universiti kena buat satu modul bahawa sebenarnya cara berdakwah yang berkesan dari kacamata dunia ialah ni dia pengisiannya, ya, dengan ilmunya, dengan pendekatannya, dengan alat bantu mengajarnya, dengan gadget-gadgetnya. Sekarang ramai ustaz pakai gadget, ya, gunakan dengan PowerPoint-nya, dengan dia punya IT savvy-nya, sangat berkesan dan sangat sesuai. Dan ramai ustaz sekarang memang bersedia. Dan kalau ustaz-ustaz yang lama ni tak mampu, ada pembantu yang boleh bantu atau AJK Masjid yang boleh bantu. Jadi saya rasa, dan jangan kita takut dengan benda-benda ni, sebab benda ni ialah keperluan dengan audiens semasa. Jadi ilmu kita kena memantap dan kita kena tukar, ya, kena tukar. Dan satu lagi yang saya nampak, yang keempat yang saya nampak daripada dai-dai yang saya lihat sejak 40 tahun yang lepas sampai sekarang, yang sangat-sangat berkesan ialah ustazah, dai yang di samping mendengar apa rintihan audien kehendak mereka, ya, mereka benar-benar tawaduk, ikhlas dan tawaduk, tidak sombong. Lepas tu mereka ambil contoh-contoh daripada masyarakat setempat. Dalam dakwah mereka mesti dia kena kenali, dia kena fahami, ambil contoh setempat.
Ya, kawasan itu bukan sekadar daripada kisah Nabi dan kita bisa, yes, boleh sebut. Tapi kita kaitkan dengan masalah setempat. Dan ini sangat berkesan. Ya, dan yang keempatnya yang saya nampak, bila saya tanya beberapa orang ustaz, ulama yang saya nampak sangat berkesan, orang akan ikut apa yang jawab. Saya tanya ustaz, salah seorang yang saya tanya yang saya amat terkesan sampai sekarang 30 tahun yang lepas, saya tanya beliau, Ustaz Allahyarham Ustaz Ghazali Hasbullah. Ustaz, kenapa bila Ustaz sampaikan, kami satu jamaah, masa tu saya fungsi surau. Satu surau kami dengar cakap Ustaz, kami ikut cakap Ustaz dan kekal amalan yang Ustaz sampaikan. Apa rahsianya Ustaz? Saya sebagai fungsi surau terpaksa tanya. Sebab saya tengok memang berkesan. Berbandingan ustaz-ustaz yang lain yang glamour-glamour yang datang ke surau kami. Tapi kami tak ada kesan. So akhirnya Ustaz Allahyarham Ustaz Ghazali kata, ana menyampaikan bukan dari mulut, tapi ana menyampaikan dari qalbu. Oh, satu. Yang keduanya, ana kena banyak-banyak habis saja solat berdakwah ni ataupun bagi tazkirah, ana kena solat taubat banyak-banyak. Ana takut ana tadi tersilap dalam mengajar. Dua. Yang ketiganya, ana kena solat hajat untuk meminta Allah buka hati audien yang jamaah yang mendengar, sebab ana boleh menyampaikan tapi beri kefahaman dan bagi perubahan ialah Allah. Jadi ana tak ada langsung kekuatan untuk mengubah. Jadi tiap-tiap malam kena solat taubat, solat hajat dan minta doakan supaya pendengar makmum dapat menerima dan terbuka hatinya. Masya-Allah. Bila ana mula amalkan nasihat beliau 30 tahun lepas tu, nampak ada kesan perubahan lah daripada penyampaian dari segi kesan dan sebagainya. So benda macam ini kena diwar-warkan, kena dikongsi dan kena diamalkan oleh semua dai, sebab pada saya ini amalan yang lumrah dan wajar dan memang orang buat, tapi ramai yang siam. Bila ana dapat bercakap dengan Allahyarham Ustaz Ni Aziz, sama juga. Lepas saja ceramah bersama beliau terus ke belakang pentas, terus solat 2 rakaat. Solat apa tu Ustaz? Solat taubat. Allahu Akbar. Kalau semua dai begini menjalankan benda-benda asas dan betulkan dirinya sebelum sewa nak betulkan jamaah, insya-Allah kita akan landasan yang betul Ustaz. Wallahu alam. Ya, terima kasih Datuk. Ada tambahan Dr. Kamil sebelum kita tutup ni? Cukup dah. Cukup? Elok dah tadi. Ya, elok dah. Elok tutup di situ. Okeylah. Ya ke? Jadi nampaknya kita sampai kepada kemuncak kita. Walaupun kita terpaksa menggunakan lebih daripada 1 jam sampai hampir 1 jam setengah. Tapi saya rasa kita dapat mencapai kesimpulan yang baik. Saya tanya satu sikit soalan pendek. Orang kata kelemahan kita punya pendakwah ni ialah kerana dakwah kita terlampau monolog. Bolehkah diubah kepada dialog? Wow. Cuba jawab ringkas saja. Okey, macam mana? Sebab saya ingat masa belajar psikologi dulu di Barat. Zaman dulu dia kata orang tak makan alat-alat apa tu dalam perut lembu tu. Sehingga kan dibuat dialog baru orang makan. Bagilah tinggal kita sampai kepada 4.5 lah. Realitinya kita tengok realiti Ustaz. Kita tengok realitinya. Kenapa Ustaz UAE Azhar Idrus begitu berkesan? Sebab itulah banyak berdialog. Dia akan berikan tazkirah 15 minit. Lepas tu soal jawab, interaksi. Kenapa Ustaz sekarang Ustaz Abdul Samad, Datuk Dr. Abdul Samad Ustaz Abdul Samad begitu terkenal di Indonesia, sama pendekatannya, interaktif. Dan ramai ustaz sekarang ni gunakan kaedah yang sama. Dan barang siapa ustazah yang gunakan interaktif, maka audiens rasa mereka diraikan, dimuliakan dan suara hati mereka didengari. Kalau engkau jawab soalan aku dengarlah. Itu prinsip memang psikologi ke, praktikal ke, saya sangat-sangat setuju. Kena ada two way, kena interaktif untuk berkesan. Dr. Kamil, ada tambah? Saya nak sokong yang Datuk tadi lah. Satu kisah kisah bagaimana keberkesanan khutbah Jumaat Hasan Basri. Hasan Basri ni, kalau dia khutbah minggu ni, suruh orang puasa. Minggu tu semua orang puasa. Minggu sekali lagi, dia suruh sembahyang sunat. Semua orang sembahyang sunat. Satu kali tu, puak-puak hamba ni pergi. Tuan guru, tolonglah baca khutbah merdekakan hamba. Tengok minggu tu dia tak ada, tak baca. Sebulan tak baca, setahun baca.
Bila dia baca tu, semua orang pun merdeka hamba. Dia pergi tanya, Tuan Guru, kenapa setahun lewat setiap kami dah merdeka tu? Dia kata, waktu kamu suruh aku dulu, aku tak ada duit. Jadi bila aku ada duit, aku beli hamba. Aku beli hamba kemarin, aku merdeka hamba aku, hari ni baru aku baca. Jadi, itulah ayatnya, lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi at-taqulu ma la taf'alun. Masalah keberkatan tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara penonton, begitulah perbincangan kita yang walaupun saya katakan santai, tapi nampak agak serius sebagainya. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi macam saya katakan tadi. Sesudah kita lalu satu round, kita cuba kumpulkan balik, kemudian kita bincang dengan skala yang alat besar. Alat ini boleh memuatkan 100 orang. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penonton sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.